أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Muslimin-muslimat rahmati Allah sekalian, kita sambung muka surat 22. Muka surat 22 surah Asy-Syura ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana waj'alna minal ladzina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an, ahlullah wa khassatuh. اللهم ارزقنا السكينة والرحمة ودعاء الملائكة وذكر الله في من عنده. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita hari ini membicarakan perihal pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditunjukkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kita juga dikaitkan lagi dalam tajuk yang tertera dalam muka surat 18 tu. Tajuk ada dalam muka surat 18, iaitu di bawah tajuk kepribadian baginda sallallahu alaihi wasallam. Sifat yang kita boleh belajar daripada Nabi untuk kita ikuti, untuk kita teladani. Hari ini dalam surah Asy-Syura. Syura ni ialah daripada perkataan musyawarah. Kita guna musyawarah. Syura ialah musyawarah.
hasil mesyuarat. Di sini Allah mulakan dengan perkataan falidzalika. Itu kita boleh berhenti. Dia macam ayat falidzalika ni kita kena rujuk cerita dia daripada ayat surah yang sama, ayat sekarang ni 15, ayat 14, ayat 13 lagi. Ayat 13 lagi. Hari ni kita dapat satu ilmu baru bagi anak lah, bahawa kita tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini silsilah dia sampai kepada Ibrahim, kan? Ibrahim tu mari kat mana? Ada siapa boleh jawab? Silsilah Nabi Ibrahim tu. Rupa-rupanya Ibrahim dalam satu ayat dia kata min syi'ati Nuh. Dia adalah dari Syiah. Syiah ni kumpulan ataupun keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Makna Nabi Nuh hak naik atas bahtera Nabi Nuh ni antara keturunan ialah Nabi Ibrahim alaihissalam juga. Kan? Keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya lama duduk cari Ibrahim mari silsilah kat mana. Ataupun kita takut selain daripada bahtera tu ada lagi manusia yang tidak bersama Nuh ataupun orang lain. Tapi kita belajar, kita tahu bahawa manusia seluruhnya berada dalam bahtera, wakil-wakil termasuk binatang. Jadi dalam ayat hari ini dia jawab bahawa Ibrahim juga berasal daripada Nuh alaihissalam, dan syariah Nabi Nuh alaihissalam itu disambung oleh Ibrahim alaihissalam, kemudian diteruskan oleh nabi-nabi selepas tu. Untuk mengenal pasti tentang silsilah Ibrahim kepada Nuh, tuan-tuan boleh tengok ayat wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Ayat ni anda tak ingat ayat surah apa? Tulis dulu, nanti balik cek. Wa inna min syi'atihi. Syi'ati Nuh. Syi'ati Nuh Ibrahim. La Ibrahim, benar-benar Nabi Ibrahim. Maknanya kumpulan tu mai ikut ni. Jadi hari ni pula dia beri pula dalam ayat 13, dia kata tuan boleh lihat ayat 13, syara'a lakum minad dini mawassa bihi Nuhan. Tu mawassa, Nuh pun dah wasa. Allah wasiatkan. Syara'a lakum, siapa yang syara'a tu? Allah. Minad din, daripada agama Islam ini, agama yang kita miliki ini, mawassa bihi, apa yang wasa bihi, siapa yang mewasiat tu? Allah, kan? Bihi Nuhan, ai ila Nuh, kepada Nuh. Walladhi auhayna ilaik, terus lepas pada Nuh dia sebut ilaika, nabi kita. Wa ma wasaina bihi Ibrahim, tengok tu, lepas pada Nuh dia sebut nabi kita, baru sebut Nabi Ibrahim. Maknanya begitu silsilah nabi kita ni sampai kepada Nuh. Maknanya lama dah Nabi kita, nama dia telah disenaraikan, kan, di dalam kemanusiaan ini dan kenabian ini. Wa ma wasaina ilaika wa ma wasaina bihi Ibrahim Musa wa Isa. Lepas Isa kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun silsilah yang dekatnya Nabi Muhammad kepada Ismail, Nabi Musa dia Bani Israel, kan? Nabi Isa, adakah Bani Israel? Nabi Isa, adakah Nabi Isa silsilah Bani Israel? Soalan, adakah Nabi Isa silsilah dia Bani Israel, makna keturunan Yaqub, Mbak Israel ni Yaqub. Isa keturunan Ali Imran,
Ali Imran. Kan? Ali Imran, Maryam, Isa. Tapi kesemuanya daripada silsilah Nuh alaihissalam, Ibrahim. Nah, gitu. Di sini dah sebut berapa nabi. Sebut Nabi Nuh, Nabi Muhammad, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Apa benda kesemua ni, apa dia kewajipan setiap mereka? Sama saja, iaitu an aqimuddin, ayat 13 tu. An aqimuddin wala tatafarraqu fi. Ni dua poin besar yang dibawa oleh Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa, Nabi Isa. Satu ad-din ialah an aqimuddin. Kena laksanakan agama Allah ni. Dan wala tatafarraqu, jangan kamu berpecah belah. Tuan-tuan, kita ini keturunan Adam. Adam masa sebelum Nuh tak ada apa-apa pun, semua taat pada Allah. Rasul yang pertama yang diutuskan oleh Allah ialah Nuh alaihissalam. Kerana masa itu orang mula syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Subhanallah. Ini satu perkara yang luar biasa. Jadi kita faham itu, setiap kita mesti an aqimuddin wala tatafarraqun. Benda ni menjadi satu masalah besar kepada siapa? Nak aqimuddin ni, nak dirikan agama. Apa makna agama? Cara hidup yang berdasarkan millata abina Ibrahim. Millah ni syariah. Din ialah hidup di bawah kerangka. Nak ingat lagi kita dah belajar sebelum ni, bila kita sebut din ialah kehidupan harian yang kita lalui. Nak hidup di bawah mana? Di bawah syariah, nama dia millata abina Ibrahim. Iaitu satu kerangka syariah yang diasaskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim pun ambil daripada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh daripada Adam alaihissalam. Gitulah. Jadi kita bersatu untuk mendirikan agama, dan kita diminta oleh Allah jangan berpecah belah. Siapa yang merancanakan pecah belah kita ni? Ayat ni Allah kata, kabura 'alal musyrikin ma tad'uhu ilaih. Orang musyrik tak suka kita mendirikan agama, dan tak suka kalau kita bersatu. Jadi kalau kamu bersatu, kamu tidak berpecah belah, kamu dirikan agama, inilah menjadi satu kabura. Kabura apa makna? Dia jadi satu masalah besar. Kabura ni masalah besar kepada orang musyrikin terhadap kerja yang Nabi SAW buat, terhadap kerja yang dibuat oleh Nabi Nuh, terhadap kerja yang dibuat oleh Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Isa. Apa dah? Kabura 'alal musyrikin ma tad'u. Apa yang engkau duduk ajak mereka tu, ilaihi. Allahu yajtabi ilaihi man yasha. Yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yuni. Wa ma tafarraqu. Itu Yahudi dah tu, musyrikin tu. Dakwah Yahudi. Illa min ba'di ma jah. Mereka berpecah belah setelah ada apa? Setelah datang kepada illat. Wama tu makna tidak berpecah. Ayat 14 tu, tidak mereka berpecah illa min ba'di ma ja'ahumul al-ilmu. Mereka berpecah pun setelah datanya kitab. Al-ilmu ni makna al-kitab. Kenapa berpecah? Baghyan, kelahi. Kerana kepentingan-kepentingan. Subhanallah. Hari ini jangan sekali-kali kita berpecah lagi, walaupun ada, lepas kita tahu dah ada kebenaran agama, kerana barian, kerana dengki. Hak ni parti ni, hak ni parti dengki, pecah belah sesama Muslim. Kita dah kembali ni sekarang ni. Hampir-hampir kembali, dan hampir-hampir kita nak bersatu dalam bentuk agama, dalam bentuk ad-din. Wala tatafarraqu, tak boleh pisah lagi lepas pada ni. Kan? Dah Allah beri balik. Kalau lepas ni pecah pula, kiamat tanpa bersatu. Subhanallah. Gitu. Yang memecah belahnya orang musyrikin, bukan orang Islam, tapi kerana
kita ikut jadi gitu. Jadi kata Allah, wa ma tafarraqu, mereka tidak berpecah belah illa min ba'di ma, mereka tu siapa? Orang musyrikin itulah. Illa min ba'di ma orang musyrikin dan orang Yahudi Nasrani. Setelah datang kepada mereka ilmu baghyan bainahum. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika ila ajalim musamma laqudiya bainahum. Ini maknanya orang musyrikin sepatutnya hancur lama dah orang jahat ni. Tapi Allah kata beri tempoh untuk dia berubah, kan? Kalau kita kata Malaysia ni kalau duk pecah gini, lama dah Allah hancurkan. Tapi Allah kata aku belum masa lagi, aku beri peluang. Sekarang ni Allah bagi peluang untuk kita kembali balik, kita dah bersatu. Jangan lagi kita buang peluang yang Allah buat ini. Tuan-tuan, kita tak rasa seronok hari ini selama saya hidup ni lah, saya tak rasa seronok saya cakap depan masyarakat seperti hari ini. Suatu ketika kita nak cakap, kita pilih-pilih ayat, nak cakap agama ni pilih-pilih ayat. Satu ketika pun sama, tapi hari ini rasa tak payah pilih ayat dah, cakap. Tapi kita tak cakap jahat kan, kita cakap hak dalam Quran je. Kita boleh hentam siapa-siapa pun sebab nak balas dendam, tak. Kita tidak akan buat gitu sebab kita ada Quran, kita ada Nabi, kita ada agama, kita ada millah. Millah bukan jenis denda orang. Millah ni, keraka syiah bukan jenis denda orang. Jenis nak cari kebaikan. Bersyukurlah dengan apa yang ada dan sabarlah terhadap ujian-ujian yang Allah ujikan. Gitu. Jadi ayat ni cukup hebat hari ni. Jadi kalau walaula sabaqat min rabbika ila ajalin musamma laqudiya bainahum, kan? Pasti kita dah hancur dah. Kalau tidak kerana Allah tetapkan benda tu akan rahmatnya, Allah bagi peluang kepada masyarakat kita. Kita lepas pada ni, kalau kita bersatu semua orang kuat, tak ada dah antara kita dengan kiamat, dekat dah. Dekat sangat dah. Tidak perlu berbangga-bangga dengan kedudukan, dengan kehebatan. Sebab kita akan hebat dan berbangga dengan keselamatan bila kita jumpa Allah nanti. Dah, sini tak ada apa dah. Kita nak akan tinggal dah dunia ni. Okey, sebab apa saya cerita ayat 13 dengan 14? Sebab nak cerita pada falidzalika tu. Pasal kena cerita ayat 13 dengan 14. Falidzalika, oleh kerana itu wahai Muhammad, fad'u, hendaklah engkau berdakwah. Ud'u di sini berdakwah. Fad'u ay fad'u an-nasa ila din. Okey, tuan-tuan tulis gini. Fad'un nas ila dinil Islam wastaqim kama umirta. Oleh kerana kamu dah faham siapa kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu adalah orang yang diminta untuk an aqimuddin. Tu ramai kan, Nuh sampai Nabi Muhammad tu. An aqimuddin wala tatafarraqu. Oleh sebab itu panggillah masyarakat untuk dirikan agama, panggillah masyarakat untuk tidak berpecah belah, dan wastaqim, dan beristiqamahlah. Itu dia minta Nabi seorang tu, wastaqim. Nabi kena buat gitu. Jadi Nabi buat, sahabat pun ikut, tabi'in pun ikut, sampai kita ikut, baru kita selamat untuk mendirikan agama dan tidak boleh berpecah belah. Itu tuan-tuan dan rahmati Allah. Di sini perintah Nabi, akhlak Nabi, peribadi Nabi ialah Nabi diminta untuk ud'un nas, ud'un nas wastaqim, dan beristiqamahlah dengan agama kama umirta. Wastaqim fid din wala tatafarraqu kama umirta. Okey. Wastaqim fid din, dan beristiqamahlah pada agama, wala tatafarraq, dan jangan kamu berpecah belah. Lepas wastaqim tu, kama umirta, seperti mana engkau diperintah. Apa yang diperintah? Iaitu yang diwasiatkan oleh Allah, wallazi auhayna ilaika, makna Quran lah, ayat 13 tu. Jadi perintah pertama fad'u annas, yang kedua wastaqim kama umirta, yang ketiga wala tattabi' ahwa'ahum. Ahwa'ahum ialah al-musyrikin lah, juga Yahudi. Al-Yahudi, sebab musyrikin ni orang yang syirik, Yahudi ni orang
ulama, tetapi ulama yang dengki. Dia dengki kepada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebabkan Muhammad bukan daripada keturunan Bani Israel. Sedangkan sebelum ni Nabi Isa pun bukan Bani Israel. Nabi Isa daripada Ali Imran. Tak dengki pun, kan? Tapi tak tahulah penyakit dia mari musing. Kadang-kadang kita diuji begitu, kan? Bermusing. Oleh sebab itu kita kena faham siapa pun Allah latih itu adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terima sahaja kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang ketiga, wala tattabi' ahwa. Ahwa ni hawa nafsu. Ahwa, perangai keinginan nafsu tanpa ittiba' agama, tanpa ikut millah. Itu ittiba'. Ikut hawa nafsu nanya tolak agama, tolak millah. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat ialah waqul. Fad'u wastaqim wala tattabi' waqul. Hendaklah engkau sentiasa menyebut, wahai Muhammad, apa dia? Amantu bima anzalallahu min kitab. Ini sama kata ulama, kata Ibn Katsir dengan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati. Ini ke? Kursi kat mana? Lahu ma fis samawati. Ka amanar rasul. Amanar rasulu bima unzila ilaihi wal mu'minun kullun amana billahi. Inilah ni ayat, bukan ayat kursi, ayat amanar rasul, kan? Sebab apa? Di sini qul amantu, engkau kena sentiasa berpegang. Qul ni akidah ni. Amantu bima anzalallah. Okey, bima aku telah beriman dengan apa sahaja. Ma tu bukan Quran saja tu. Ma tu apa-apa yang Allah turun kepada para nabi. Min kitab. Sebab apa kita terjemah ma tu makna kitab-kitab lain? Apa-apa yang termasuk kitab bukan Quran saja? Sebab Allah kata min kitabin. Kitab singular, tapi dia tanwin tu. Tanwin itu walaupun dia singular, dia menunjukkan idafah kepada satu benda lebih daripada satu. Min kitabin, tanwin, kita buang tanwin, min kitabil Quran wa kitabi at-Taurat wa kitabil az-Zabur wa kitabi al-Injil. Sebab tanwin tu. Jadi kita kena beriman bahawa kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur dan kitab-kitab lain yang diturun kepada Nabi itu adalah benar. Dia adalah kitab yang diturun kepada Allah. Cuma disempurnakan oleh Allah dengan turunnya Al-Quran. Maka betullah dengan kita kata wa kutubihi wa rusulihi, kan kutubihi itu plural. Ini kitab. Tapi sesuai di sana dengan jamak atau plural, di sini dengan mufrad tapi tanwin. Tanwin pada kitabin, kitabil Quran, kitabi at-Taurat, kitabil Injil. Kalau kita buat tanwin itu, maknanya kita kena tegas bahawa apa yang diturunkan oleh Allah, mana-mana kita kena beriman dengan dia. Dan Al-Quran secara khusus sebab diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk semua umat. Dalam bab syariah macam mana? Yang tu dari sudut pegangan, kita kena berpegang dengan kitab Al-Quran. Dari sudut amalan, kata Allah wa umirtu. Wa umirtu tu kita ambil di atas tu. Qul amantu, satu. Wa qul umirtu. Wa umirtu tu kena ambil balik wa qul tu. Wa qul umirtu, dan katakanlah aku telah diperintah oleh Allah li'adila bainakum, untuk aku berlaku adil dalam hukum. Li'adila fil hukmi bainakum. Tambah situ, bukan tambah Quran, tambah makna. Li'adila fil hukmi. Ibn Katsir sebut gitu. Untuk aku berlaku adil pada membuat keputusan bainakum, di antara kamu. Itu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena ikut akhlak ni.
Jadi kita kena, disebabkan tadi kita ni kena berdakwah dan kena istiqamah dengan agama dan tidak boleh berpecah belah, tak boleh ikut hawa nafsu orang-orang yang syirik dan orang-orang yang tidak orang kata melaksanakan agama. Dan kita kena tegas, amantu bima anzalallahu min kitab, dan kita kena, khususnya para pemimpin, kena berikrar begini, wa umirtu li'adila bainakum, dalam menghukum para pemimpin wajib melakukan keadilan sesama rakyat. Sebab apa? Habislah situ. Makna itu habis. Apa hubungan agama di antara kita? Ini ayat ni tentang macam mana kita nak berkomunikasi dengan agama-agama lain di dunia. Bila berhenti itu ikrar ataupun nilai-nilai yang perlu dibuat oleh Rasulullah sampai li'adila bainakum. Realiti hidup beragama di Malaysia cukup baik berasaskan ayat Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Itu subjek predikat tu. Allah subjek mubtada, Rabbuna wa Rabbukum khabar. Rabbuna, Allah itu Tuhan kami, ni orang Islam. Rabbukum, Tuhan kamu, orang bukan Islam. Apa tak? Sekarang ni dia kata yang menjadi orang Islam ni sifat dia mendirikan agama dan tidak berpisah, tidak berpecah belah. Yang membuat angkara ialah kabura alal musyrikin, orang musyrikin yang membuat angkara berpecah belah. Jadi kita, kerana kita dijajah, kita ikut nilai-nilai berpecah belah mereka. Jadi oleh sebab itu dalam hidup beragama tidak pun dianjur untuk berperang, tetapi untuk berdakwah. Apa dalil tidak berperang? Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Ibnu Katsir mengatakan Allah itu Tuhan kita, orang Islam. Kita kena laksanakan agama seperti mana ayat falidzalika fad'u sampai akhir itu kan. Isunya orang bukan Islam macam mana? Wa Rabbukum, Tuhan kamu juga Allah. Wa illam tuti'u, kata Ibnu Katsir, walaupun mereka tidak taat Allah, tetap realiti hakikatnya Allah Tuhan mereka. Apa tak? Tetap realitinya Allah Tuhan mereka. Walaupun wa illam tuti'u ataupun wa illam yuti'uhu, walaupun mereka tidak taat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kena kerjasama. Selagi mana dia tunduk kepada nilai-nilai agama Islam, rukun negara ni cukup hebat Malaysia. Kan cukup sempurna dan akan berlaku keamanan yang cukup sempurna kepada Malaysia selagi mana tunduk kepada rukun negara. Yang pertama, tahu-tahu ingat ke? Rukun negara. Anda tak ingat dulu, baru hafal zaman ni. Nah, kerajaan ni baru saya hafal. Sebelum nak hafal, orang tak ikut agama nak hafal pun tak jadi. Sekarang ni baru hafal. Nah, beriman. Aman tu bila ada dalam rukun negara. Aman tu bila ada dalam rukun negara. Ya. Percaya kepada Tuhan. Tuhan itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang tidak percaya kepada Allah ni, dia tetap Allah Tuhan mereka. Tapi tak apalah, dia hidup dengan cara dia lah. Kan? Apa bukti? Buktinya ayat lana a'maluna walakum a'malukum. A'mal tu, lana a'maluna tu subjek predikat. Tapi predikat dulu, baru subjek. Lan itu ayat lengkap tu. Lana a'maluna. A'maluna mubtada, subjek. Khabarnya mana? Lana. Kenapa tak lana predikat dulu? Kerana kepentingan kesatuan, jangan berpecah belah. Walaupun mereka tak nak agama Islam, nak agama yang mereka pilih, ambillah. Tapi jangan serang, jangan perang, jangan kacau apa yang Allah nak. Kamu besok akan dihisap. Lana a'maluna walakum a'malukum. Amal dan untuk kamu, agama kamu besok akan dihisap. Terimalah apa yang kamu pilih hari ini. Tapi jangan membuat porak-peranda dalam masyarakat apa yang telah ditetapkan oleh rukun negara. Kamu akan nak aman. Dan orang Islam tidak satu pun
akan merosakkan bukan Islam. Sebab Allah kata lana a'maluna walakum amalukum. Ayat ni cukup hebat untuk membina negara yang sejahtera. Cukup hebat untuk bina negara yang sejahtera. Besok lana a'maluna walakum a'malukum. Tak apalah, hidup bermasyarakat, berbilang agama, tapi agama Islam itu rasmi. Agama Islam itu rasmi. Itulah keamanan yang boleh kita wujud. Kalau kacau agama Islam rasmi, tidak akan aman kerana Allah tidak merestui. Itu. Kemudian isu lain yang disebut di sini ialah la hujjata bainana wa bainakum. Boleh tak nak ubah perlembagaan? La hujjata bainana wa bainakum. Tidak ada lagi cara untuk nak buat. La hujjata. La ni dia panggil la nafiyah lil jinsi. Apa sebab kita kata la nafiyah lil jinsi? Sebab selepas pada la itu ada kalimah hujjata bagi atas. Macam la ilaha, kan? La ilaha bagi atas. Ilaha. La hujjata. Tidak ada lagi pilihan kedua selain daripada apa yang diwasiatkan oleh Allah untuk hidup di dunia ini. Hidup beragama engkau dengan cara engkau, tak apa, tapi jadikanlah Islam itu sebagai agama yang semua menjunjung dia. Sebab dunia ini tidak akan aman tanpa Allah di depan. Kalau kamu tak nak, tak apa, lakum dinukum waliyadi, ya, lakum dinukum waliyadi. Tapi nak berhujah, nak kata Islam ni tak boleh ditegakkan, la hujjata bainana wa bainakum. Realiti berikutnya, walaupun kamu nak ikut agama kamu yang kamu suka, ingat di hari akhirat Allahu yajma'u bainana. Allah akan kumpul antara kita, Islam dan bukan Islam, letak dalam kubur sama dan dikumpul di padang mahsyar, tempat yang sama. Allahu Akbar. Ayat ini cukup baik untuk kita sebarluaskan. Dan akhirnya wa ilaihil masir, hanya kepada Allah al-masiru, subjek tu. Allahu yajma'u bainana tu ayat lengkap tu. Allah subjek, mubtada, yajma'u akan, makna khabar, yajma'u bainana tu khabar. Wa ilaihil masir subjek predikat tetapi subjek di akhir. Al-masiru mubtada, subjek, ilaihi ilallah khabar. Ada pusing-pusing tu bukan suka-suka tu. Ada kepentingan dan kemaslahatan Allah SWT. Kalau dia kata al-masiru ilallah, makna ada pilihan lain lah, tempat lain nak balik. Muntak si taat pada Allah, mu boleh balik tempat lain. Bolehlah kalau kita kata al-masiru ilallah ilaihi. Tetapi kalau wa ilaihi, walaupun kamu sombong, tetap kamu akan kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ayat ini cukup hebat dan cukup selesa rasa. Nah, kita kena mati dalam keadaan begini, dalam keadaan begini. Dan kita yakin para pemimpin Malaysia, khususnya negara dunia, kalau dia betul-betul faham ayat ni, kalau tidak ada barian, tidak ada sifat dengki, dia akan selamat. Dan semua manusia yang ada di atas muka bumi, bukan sahaja manusia, binatang pun akan aman. Tetapi selagi mana dia sifat, orang kata wala tattabi ahwa, dia ittiba ahwa, ikut hawa nafsu, lagi itulah keamanan tidak akan wujud. Jadi kita 16 hari bulan ni, hari Malaysia dah. Kita doakan Malaysia menjadi sebuah negeri walaupun kecil, ialah negeri yang junjung Allah, bersatu walaupun berbilang agama. Amin ya rabbal alamin. Kerana itu untuk hari ini insya-Allah akhlak yang ditunjuk oleh Allah kepada Nabi, kita sama-sama ikutlah insya-Allah. InsyaAllah dengan izin Allah kita akan sambung pada muka surat 23 pada minggu depan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.